buat kerja sekolah. Jadi mak dia esok masuk pesa. Ya. Jadi kena betulkan itulah. Ya. Jadi saya nak ambil attendance, kita ramai lagi yang tak onkan kamera ni. Ya. Sila onkan kamera, please on your camera immediately. Ya. Sekarang 10:39. Jadi kita nak sambung Sebelum kita sambung, mereka yang berhutang kerja. Siapakah yang berhutang kerja? Yang tak hantar kerja lah. Ya. Yang tak hantar kerja, yang last punya latest ataupun yang sebelum-sebelum ni, walaupun lewat tak apa, hantar. Ya. Hantar ya. Jangan apa kata biarkan tidak berhantar ya. Bila tak berhantar ni saya kira tak ada lah. Tapi kalau yang hantar tu kemudian hantar lewat, mungkin pada saya punya rekod tu saya dah cross. Saya dah pangkah. Cross tu maksudnya tak hantar lah. Sebab ini juga saya akan hantar ke parent awak tu. Saya akan hantar sebab saya ada group dengan parent awak. Jadi awak kena hantar lah. Nanti awak kena marah ke parent awak, saya tak tahu lah. Kena marah dengan saya, tak apa lagi marah dengan parent awak. Kalau saya punya catatan ni salah, sila beritahu ya. Ahmad Is Daniel, Ahmad Syakirin, Daniel Hakim, Anik Faris Arsyad, Nazir Kashri. Nazir Kashri tak online ini tak online. Wan Muhammad Danish Nur Hajar. Tugasannya apa? Iaitu yang latest ni, yang kolom last ni. Iaitu menyiapkan SPS, nota dan juga SPS. Kalau SPS muka surat 27 dan 28 ya. Betul ya? Betul tak? Cikgu, kalau hantar lepas ni boleh cikgu? Tu saya kata tadi, maknanya boleh. Boleh hantar. Tapi nanti yang grup 2 bilion tu, yang checklist tu, serai nama yang dah hantar tu awak kena tulis. Awak kena copy dan kemudian awak tulis, kemudian awak paste. Ya, awak paste balik lah maksudnya. Saya tahulah maknanya, nanti saya akan betul balik lah dalam saya punya jadual ni rekod ni. Tapi kalau awak tak tulis, mungkin kadang-kadang saya terlepas ya. Awak kena beritahu. Awak kena buat checklist tu. Ya. Betul. Hajar, awak tak hantar lagi Hajar Ada tak Hajar? Tak on kamera ni Hajar. Saya suruh on belakang kan kamera ni, tak faham ke? Awak tak faham ke bahasa Melayu? Kan saya cakap Mandarin kan? Ayah pula. Semua tak faham. Hajar, awak hantar tak? Belum. Betul lah. Maknanya saya punya rekod ni betul lah. Bukanlah salah. Ni nama tadi. Ni masih lagi 2 bilion cek ni 2 bilion dulu. Yang 2 bilion ni ada 3, 6, 9, 12. Ada 12 Okey. Jadi yang mana berhutang tu sila bayar ya. Nazir Kashri ni memang banyak dia hutang ni. Hutang yang banyak. Hutang apa? Yang ni. Kemudian Ain Syafiqah ada tak dalam kita punya kelas sekarang ni? Ain Syafiqah tak ada Ain Syafiqah tak dapat dikesan. Anik Farish, Anik Oscar ni, awak lama Anik Oscar ni. Awak ni Anik Oscar Betul ke Anik Oscar? Awak tak hantar banyak kerja Betul. ni Anik. Anik banyak kerja tak hantar ni. Ya. Awak tak join, awak tak tengok YouTube. Ya. Ni. Sila beri kerjasama Sila bagi kerjasama. Kalau ada masalah boleh WhatsApp boleh WhatsApp. Kemudian kelas Mutiara. Kelas Mutiara ni seorang pun tak hantar tugasan. Tengok ni, ruangan kolom ni. Ya. Kata elak. Yang RM1.
Tak ada. Kosong terus. Yang ada join sekarang ni siapa ya? Kelas 2 Mutiara ni? Denny Iskandar. Ya, saya cikgu. Okey, awak dah hantar belum? Belum. Belum. Denny, baguslah awak join tu, bagus dah. Tengok YouTube, tengok dah. Tapi tugasan ya. Tugasan tu kena hantar. On kan kamera tu Denny ya. Kemudian Hafizul hantar tak? Hello Hafizul. Okey, awak hantar tak tugasan yang letak akhir yang lepas tengok YouTube tu? Tengok YouTube. Yang muka surat 27, 28 awak hantar tak? Dah hantar dah. Dah hantar? Ha. Awak hantar, awak ada buat checklist tak? Awak tulis dah pada checklist group. Checklist group tu awak hantar tak? Yang YouTube ni saya ada lah checklist tu, tapi yang senarai tugasan tu awak tak tulis nonton YouTube. Oh, maknanya tak tulis dah sini. Tapi awak dah hantar ya. Saya cari nama awak sekejap. Apa nama tadi? Hafizul Kalau hantar personal saya lah. Friday. Yang SPS mana SPS? Saya tak ada tengok ni SPS Saya akan beri keutamaan pada latihan ya. Yang nota ni saya akan, kalau saya sempat saya tanda lah nota. Tapi latihan tu yang saya beri keutamaan sikit lah nak tanda tak ada ni Hafizul. Awak hantar nanti ya. Surat 27, 28 yang tak akhir. Yang nama Suci Iman ni siapa ya? Atika Balkis, cikgu. Siapa? Atika Balkis. Atikah Balkis. Oh, okey. Sebab nak tanda kedatangan ni. Ya, jadi Denny ni kita ni berada pada kelas gemik yang ketujuh ya. Gemik yang ketujuh. Kalau kelas tu mungkin kelas yang ke-9 lah ya. Sebab termasuk YouTube tu termasuk dalam kelas lah. So Hafizul, Denny Iskandar dan juga Atika Balkis. Okey dah awak punya line Atika Balkis. Kata itu tak berapa bagus. Okey dah. Okey dah, alhamdulillah. Okey boleh off-kan mic awak Jadi hari ni kita nak sambung. Sebelum kita nak sambung tu seperti mana yang sedia maklum, kelas bersemuka kita dijadualkan pada berapa bulan? 5 hari bulan 4 ya. Kita 5 hari bulan 4. So ada berapa lama lagi? Sebulan lebih lah Sebulan lebih sikit Jadi maknanya ada beberapa kali kelas lagi lah sebelum kita bersemuka. Jadi walaupun kita akan bersemuka pada tarikh itu, kelas PDPR berjalan seperti biasa Cuma saya nak maklum kepada awak lah ya. Bukan saya lah. Mungkin ada cikgu di TA ni yang jaga peksa. Dia orang terlibat dengan menjaga peksa SPM ya. Jadi yang jaga SPM ni diberi pelepasan kepada cikgu-cikgu yang jaga SPM dan juga yang memeriksa kertas SPM untuk tidak melaksanakan PDPR. Ya. Yang mana kalau misalnya cikgu tersebut tidak mengadakan PDPR untuk dapatkan confirmation, awak tanya dalam grup ataupun tanya personal dengan cikgu tu lah. Mungkin cikgu tu akan maklumkan ya. Itu situasi dia. Saya nak beritahu bahawa cikgu-cikgu adalah beberapa orang cikgu lah. Mungkin saya pun tak dapat. Kalau ada yang mengajar awak tu, mungkin awak boleh check lah sekejap ya. Ni. Awak tengok sebenarnya ni ya. Ada tak cikgu awak mengajar? Cikgu yang mengajar awak?
Cikgu Zainuddin, Cikgu Mahsaiza, Abdul Rashid, Ismail, Kamizan, Abdul Qadir, Fairizal, Azuraini, Salwani, Anas, Azlin, Nadiana, Mimi, Fauziah, Jaafar, Maziana, Syahidah. Cikgu Azizah, Nuaini, Maizatu, Zainarita, Khairul Ulam, Hisham, Firdaus, Roslina, Sharifah Azam, Lim, Faizah, saya sendiri, Nahariyah, Zahariyah, Zanariyah, Cikgu Safiza dan Siti Nazirah. Ya, jadi kalau ada saya nama cikgu di sini, kemungkinan besarnya PDPR tak dapat disandarkan lah untuk subjek mereka. Jadi mungkin dia akan bagi arahan dalam bentuk lain lah. Itu saya tak pasti. Ya. Tapi untuk saya memang ambil kertas. Tapi pada tarikh 5 hari bulan 4 tu, ataupun sebelum 5 bulan 4 tu, saya masih belum memeriksa kertas lagi. Ya. Saya start tanda kertas. Memanglah tanda kertas tu start dah. Tapi mungkin ada lah ujung-ujung bulan 3 tu mungkin saya tak ada lah. Ujung lah. Sebab periksa biologi. Mungkin ada kakak awak. Kohjasi. Ya. Betul ke saya sebut? Kohjasi? Kohjasi. Betul Okey, kita tengok. Hari ni kita nak masuk 3.3. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Siapa yang nak rekod lah. Ya, siapa yang rekod boleh rekod. Okey, ada yang dah tekan butang rekod tu. Jadi nanti boleh lah. Kalau dia nak share pun boleh video tu. Pencernaan manusia dalam bahasa Inggeris kita panggil digest. Digest ni cerna. Kalau tak faham kataan cerna ni, maksudnya kataan lain yang sinonim dengan cerna adalah uraikan. Ataupun ini payah pula kan. Hidrolisis. Bahasa lain di timur lagi, pecahkan. Ibarat kita cuba bayangkan seketul batu. Ya, kita ambil tukul, ya, ataupun kita ambil satu benda yang boleh memecahkan batu tu. Jadi makanan ni seumpama seperti seketul batu. Yang mana kita perlu pecahkan dia menjadi serpihan-serpihan kecil. Kan? Bermula daripada mulut. Pencernaan tu bermula daripada mulut sehinggalah selesai. Ya, sehingga mana makanan tu nutriennya, zatnya, gizinya telah diserap oleh tubuh badan kita, ya, maka ianya boleh digunakan. Yang tak diperlukan akan disingkirkan keluar. Ya, sebagai tinja. Ya, Jadi pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks. Yang kompleks ni maksudnya dia ada macam-macam zat dalamnya. Ya, tak semuanya makanan ni, contoh kita ambil daging. Kita makan daging, let's say katakan daging ayam. Ya. Dalam daging ayam tu betul protein, tetapi bukan solid 100% protein. Adanya dalam tu mungkin juga ada kandungan vitamin. Ya, vitamin K contohnya. Mungkin dalam daging tu ada juga lipid, lemak, contohnya kulit ayam kan. Ada setengah orang suka makan kulit ayam ya. Pergi ke KFC, pergi ke McD, dia kulit ayam tu dia jadi crunchy ya, dia macam rangup. Ada orang suka makan dia punya tulang tu, sumsum tu vitamin K ataupun tinggi kandungan kalsium kan. Dalam tulang ayam tu, kalau kita gigit tengah tu sumsum tu, dalam tu sumsum nama dia.
dalam sumsum tulang tu mengandungi vitamin K dan juga kalsium. Maksudnya dalam satu makanan tu yang dikatakan kompleks tu ialah kerana dia terdiri daripada pelbagai gizi. Selain daripada saiznya besar, yang perlu dipecahkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya dapat diserap ke dalam sel-sel badan. Kita dah belajar dulu, sel ni adalah satu unit asas. Ya, sel ni adalah unit asas, the basic unit. Ya, basic unit kepada hidupan. Jadi sudah tentulah sel ni dia kalau dia nak terima suatu bahan, mestilah bahan yang bersaiz kecil. Ya, bersaiz kecil barulah bahan tu boleh diserap. Kalau bahan tu bersaiz besar, sudah tentu dia tidak dapat memasuki ataupun dapat diserap dan akan menimbulkan masalah kepada tubuh badan kita. Jadi kalau kita lihat gambar ni, gambar sebelah kanan tu, ya, kita tengok ni organ hati, ya, hati. Kemudian ada perut, ya, perut. Yang ni panjang ni esophagus, ya. Yang ni usus besar, ni usus besar, ni usus besar. Yang berlipat-lipat dalam ni, yang ni adalah usus kecil. Yang ni yang kita nampak, ya. Tapi kita ada gambar yang lebih jelas nantilah. Okey, kemudian istilah yang perlu kita biasa jumpa ialah enzim. Ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai enzyme. Enzim ni ialah bahan yang di dalam badan kita, ya, ataupun dalam makanan, ya, yang mana fungsi dia menggalakkan tindak balas kimia. Dia menggalakkan. Dia bukan sekadar menggalakkan lah. Sebenarnya enzim ni juga dia mempercepatkan. Dia speed up. Ya, dia speed up. Speed up ni maksudnya dia cepatkan. Benda yang lambat jadi cepat. Ya, proses penguraian makanan yang besar nak diuraikan kepada saiz yang kecil ataupun molekul yang kecil, maka enzim diperlukan. Ya, enzim tu boleh jadi dihasilkan dalam organ badan kita, ya, perut contohnya, ya, ataupun mungkin juga dihasilkan oleh usus kecil, ataupun di duodenum, enzim tu dirembeskan. Tujuan enzim tu dirembeskan ialah untuk speed up. Bukan sekadar menggalakkan. Menggalakkan ni bukannya encourage. Bukannya macam istilahnya dalam bahasa Inggeris kita kata it only encouraged. Bukan sekadar menggalakkan. Dia maksudnya dia speed up. Dia mempercepatkan. Jadi kalau tak ada enzim, mana molekul yang bersaiz besar akan jadi lambat diuraikan kepada molekul yang kecil. Kalau lambat maknanya ibarat macam kita lah. Ya, kita dah lapar, contoh. Tapi kita guna dapur yang kita guna di rumah kita, guna dapur arang. Ataupun guna kayu untuk memasak. Masak tu memang masak tapi lambat lah. Kita dah lapar. Kalau kita guna dapur elektrik, kalau kita guna dapur gas, cepat masak. Kan? Kalau dapur arang, guna dapur kayu, jadi mungkin lambat. Ya. Tentu. Jadi pencernaan ni terbahagi kepada dua. Satu, pencernaan fizikal. Nampak gambar tu, orang ni tengah gigit sayur. Sayur ke buah? Carrot ni kategori buah ke sayur? Ataupun kita panggil lobak merah ni. Lobak merah ni kategori buah ke ataupun sayur-sayuran? Cuba teka. Sayur, ya. Lalu kita sebut, saya nak beli buah carrot.
Saya nak beli sayur carrot, sayur lobak. Jadi sebenarnya dia termasuk dalam kategori buah. Ya, buah. Carrot itu masuk dalam kategori buah. Okay, kenapa saya kata buah, nanti saya bagi dia punya sebab ya. Tak apalah, kita tengok dulu pencernaan fizikal. Fizikal tu merujuk kepada proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cebisan-cebisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. Ni package dia. Mesti ada gigi. Kalau orang tak ada gigi, macam mana dia nak gigit? Boleh dia telan terus. Katakan buah carrot tu. Ya, buah lobak tu. Ya. Adakah dia boleh telan sebiji terus? Ataupun hanya menggunakan lidah? Ataupun hanya air liur? Tidak. Ya. Dia mesti ada 3. Gigi, lidah, air liur. Okey. Jadi bila menggunakan gigi, tapi gigi ni fokus saya nak pada gigi ya. Gigi. Jadi gigi ni, ini yang dikatakan pencernaan fizikal, iaitu dengan menggigit. Ya, memecah, menghancur, melumat. Itu adalah kata kerja menggigit. Biasanya kita gigit ni guna gigi kacik ataupun gigi depan ataupun gigi kapok depan apa gigi kapok, istilah-istilah lah. Jadi gigi taring untuk mencengkam. Kita nak makan apa, kita perlu guna gigi taring. Daging liat contohnya. Ya, makan daging yang mungkin liat sikit ataupun ayam pencen. Ayam pencen liat. Ataupun apa sajalah makanan yang mungkin agak sukar untuk dipecahkan. Gunakan gigi taring. Gigi kapok dah sebut. Gigi taring dan gigi geraham. Geraham untuk memegang. Gigi geraham ni memegang ataupun mencengkam supaya kuat, tidak lari daripada position dia. Baik. Kemudian lidah dan air liur. Lidah ni untuk rasa lah. Kita dah belajar ya dulu. Dia dah belajar ke belum? Ada yang sensitif pada dia manis. Manis, masam, masin, pahit, umami. Ya. Jadi bahagian-bahagian lidah ni dia ada bahagian yang sensitif kepada rasa. Kemudian lidah tu dia apa dia? Dia menolak lah. Dia menolak sambil dia merasa. Bayangkan lidah kita tak ada rasa. Masa bila kita tak ada rasa? Masa kita demam. Ya. Bila kita demam sesama, deria rasa kita akan berkurang. Sebab saraf yang sensitif kepada rasa tu yang dihantar ke otak, dia jadi kurang sensitif. Di bahagian hidung kita tersumbat ya, kerana sesama. Jadi dia punya impuls ataupun maklumat rasa tu akan menjadi kurang sensitif. Jadi lidah kita tak dapat rasa. Bila tak dapat rasa apa yang kita makan, dah tentulah kita tidak dapat accept benda tu. Kita tak dapat nak terima, tak dapat nak telan. Jadi ada kemungkinan kita akan meluahkan dia ataupun menolak makanan tu, muntahkan dia. Sebab kita tak boleh rasa. Kan? Jadi betapa nikmatnya ya, kita dikurniakan dengan deria rasa. Ya, dia rasa. Jadi termasuklah juga yang dikatakan pencernaan fizikal ni ialah tindakan peristalsis. Okey, tindakan peristalsis. Apakah itu peristalsis? Iaitu proses pengecutan. Ya, proses pengecutan esophagus. Ya, proses pengecutan esophagus. Ya. Untuk
menolak makanan. Ya, untuk menolak makanan ke bawah. Ialah daripada mulut nak turun ke bawah. Jadi kalau tak ada yang menolaknya, ya, macam mana makanan yang kita makan tu hendak dibawa ke stesen ataupun ke organ yang seterusnya, ya. Ke bawah, ya. Yang kedua dipanggil pencernaan kimia. Okey, pencernaan kimia iaitu proses penguraian makanan daripada molekul-molekul kompleks kepada molekul yang lebih ringkas dengan bantuan enzim. Ya, ada tu. Tadi kalau pencernaan fizikal yang melibatkan gigi, lidah dan air liur. Tadi saya tak sebut air liur, ya. Di mulut lah air liurnya. Bila kita makan, makanan tu akan dikesan oleh lidah, dan lidah akan hantar isyarat kepada kelenjar liur. Kelenjar air liur lah maksudnya. Air liur akan mengeluarkan ataupun akan menghasilkan enzim. Enzim. Kalau lebih tepatnya nama dia ialah enzim amilase. Ya, dalam mulut enzim amilase. Jadi enzim amilase ni akan menukarkan ataupun menguraikan makanan yang terdapat dalam mulut, utamanya daripada kanji, kepada molekul yang lebih kecil yang dipanggil maltosa. Nanti saya akan detailkan lah apa yang saya sebutkan. Ini kita baca dulu secara umum, ya. Jadi secara ringkasnya, dari perbandingan antara pencernaan fizikal dengan pencernaan kimia, ya, ini kita tengok peta buih berganda, ya. Ini kita tengok pencernaan fizikal, pencernaan kimia. Yang tengah ni ialah persamaan. Yang warna orange tu adalah persamaan. Persamaan dia berlaku pemecahan makanan. Dan yang kedua berlaku dalam salur pencernaan. Perbezaan dia, kalau pencernaan fizikal berlaku di dalam mulut sahaja. Dia punya location dalam mulut saja. Tapi bagi pencernaan kimia berlaku dalam mulut, bukan saja di mulut, di perut, di duodenum dan juga di usus. Yang kedua, perbezaan pencernaan fizikal, dia tidak melibatkan enzim. Dia hanya melibatkan gigi dan lidah. Lidah untuk merasa, dan lidah tu juga untuk menolak makanan tu, ya. Menolak makanan tu pergi ke gigi atas, pergi ke bawah, ke atas, ke bawah, ke bawah, atas, ke bawah. Untuk dia ibarat macam blender, Dia blender. Pernah blend tak makanan? Kita blend contohnya bawang, ya, bawang besar, bawang kecil, lada dan sebagainya. Asalnya besar, kan? Kemudian akhirnya jadi kecil, akhirnya menjadi, kita kata, sebati lah dengan campuran yang kita hendak, tapi tidak melibatkan enzim. Bagi pencernaan kimia, dia melibatkan bantuan enzim. Kenapa perlu enzim? Kita akan bincangkan selepas ini, ya. Struktur sistem pencernaan manusia. Okey, struktur ni awak kena lukis. Bukan lukis sekarang lah. Nantilah, ya. Awak kena lukis struktur pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada satu tiub yang disebut sebagai salur pencernaan. Salur. Dan beberapa organ lain seperti hati, undi hempedu dan pankreas. Mana selain daripada salur pencernaan tu, salur, bila sebut salur ni bermula daripada mulut. Start pada mulut lagi. Ya, rongga mulut tu. Kemudian turun pergi ke esophagus sini. Dia turun. Kemudian perut. Kemudian pergi ke duodenum, seterusnya pergi ke usus. So yang ni ialah organ-organ yang lain seperti hati, undi hempedu dan pankreas. Jadi organ-organ ni yang disenaraikan di sini ada 4 ni.
mereka ni ialah organ ni. Sorry, 3 saya sebut 4 tadi Hati, pundi empedu dan pankreas, 3 terlibat dalam membantu proses pencernaan tersebut. Salur pencernaan ialah tiup panjang yang bermula daripada mulut dan berakhir di dubur. Dubur ni maksudnya tempat tinja dikeluarkan. Tempat tinja dikeluarkan. Okey, itu yang dikatakan struktur sistem pencernaan. Ya. Kita kenali gambar dia punya struktur dia. Okay, ini saya nak lukis ya. Saya nak lukis. Jangan putus stick. Jangan tekak. Lukis. Guna tangan awak sendiri. Lepas lukis, label. Pertama mulut. Okay, mulut. Kemudian ada kelenjar liur. Ini pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia berlaku ya. Gigi lah. Dalam mulut tu ada gigi. Bawah ni ada kelenjar liur. Kelenjar liur ni mengeluarkan air liur. Dalam air liur tu ada enzim. Ada enzim untuk pencernaan kimia. Kemudian makanan tu turun pergi ke esophagus. Esophagus. Dari sini berlakunya peristalsis. Ya, di mana otot licin esophagus akan mengecut dan menolak makanan ke bawah. Ke mana? Pergi ke perut. Yang kedua, pergi ke perut. Okey, dalam perut berlakunya pencernaan kimia. Bukan pencernaan fizikal, pencernaan kimia. Maksudnya di situ ada perut yang akan merembeskan enzim. Enzim tu untuk mempercepatkan tindak balas, iaitu proses pencernaan kimia. Kemudian sampai di sini perut lagi Okey, yang warna merah itu adalah hati Hati. Jadi hati ni ada peranan dia nanti, dia merembeskan jus hempedu. Dia mengeluarkan jus hempedu, nama dia. Jus hempedu yang dirembeskan oleh hati akan disimpan dalam pundi hempedu. Yang warna hijau tu. Ya, dia akan simpan di situ. Jadi pundi hempedu adalah tempat hempedu tu disimpan. Yang mengeluarkannya adalah hati. Kemudian daripada perut tadi pergi ke duodenum. Mungkin kita tak nampak sikit ni. Ini duodenum duodenum. Kemudian daripada duodenum, makanan tu akan masuk ke usus kecil Usus kecil ni yang berlipat-lipat ni, dia saiz dia, panjang dia lebih kurang 6 meter Panjang 6 meter. Dilipat-lipat dah, sumbat masuk situ. Kemudian usus besar. Ya, ada usus besar, kemudian keluar, pergi ke rektum, pergi ke dubur. Jadi salur pencernaan tu dia start daripada mulut sampailah ke dubur lah. Ya, dibantu oleh organ hati, pundi hempedu dan pankreas. Pankreas ni kita tak nampak sikit pankreas. So yang sebelah ni ialah urutan aliran makanan mulut, esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum, dubur. Berapa lama masa ni? Anggarannya antara 4 hingga 6 jam. Start kita makan sehinggalah kita buang air besar. Ya. Dia depend kepada apa yang kita makan lah. Kalau kita makan benda yang kompleks, yang ada pelbagai jenis zat makanan dalamnya, dia jadi lama sikit lah. Ya. Tapi kalau kita makan, contoh kita makan bubur nasi. Bubur nasi ni kanji je lah. Dia cepat sikit lah pencernaan dia. Tapi kalau kita makan jenis makanan yang diproses, contoh, orang yang makan sausage, ataupun kita panggil sendiri, kita panggil apa? Hot dog. Hot dog tu daripada makanan yang diproses, asalnya daripada daging. Dicampur dengan perut. Dia campur dengan kulit. Bukan macam-macam tu. Jadi sausage. Bila sausage tu kita makan,
Makanan tu ada makanan yang diproses. Makanan yang diproses ni dia proses pencernaan dia lama. Sebab itu kita sebenarnya tak digalakkan sangat makan makanan yang melalui pemprosesan yang banyak. Ya. Yang macam-macam jenis ya di pasaran. Kurangkanlah, bukanlah tak boleh, kurangkan ya. Daging burger contohnya. Daging burger, suka makan burger burger tu roti tu okeylah roti. Daging tu. Jadi dia ambil masa sikit ya. Masa lama dan dia perlukan banyak enzim untuk dicernakan. Kalau tak cukup boleh menyebabkan sembelih. Ya. Makan daging. Tapi sayur kita buang. Kan? Yang burger tu ada dia punya roti, ada timun, ada setengah itu isi salad, ada setengah tu isi kubis, ada isi bawang. Kita buang semua tu. Kan? Kita makan roti dan juga daging saja. Jadi kita punya gizi tu tak seimbang. Sepatutnya mesti ada sayur. Ya? Sayur untuk pelawas. Untuk mengelakkan sembelih. Jadi aliran makanan dalam salur pencernaan, kita repeat balik, mula daripada mulut, esofagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan dubur. Ya, dubur. Kita gunakan perkataan dubur ya. Jangan guna perkataan punggung. Jangan guna perkataan yang orang pekan, jangan guna Saya tak nak sebut lah. Orang pekan tahulah kalau nak sebut dubur ni dia guna satu perkataan tu bermula dengan huruf J. Tapi saya tak nak sebut lah sini ya. Sebab dia rekod ya. Jadi ini laluan. Berapa laluan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat ni. Angka keramat. 8. Kalau orang Cina ni suka 8 ni. Kata nombor 8 ni Ong. Ya. Kalau 4 jangan ya. 4 marah dia kata. 4 tu mati. Kan? Tak tahulah ya. Ikutlah. Jadi ada 8 ni. Kena ingat laluan dia tu. Okey, kita akan pergi secara spesifik dan detail. Bermula daripada mulut. Makanan dikunyah oleh gigi. Cebisan makanan dilembutkan oleh air liur. Jadi, itulah peranan air liur ya. Untuk pencernaan fizikal, air liur untuk melembutkan. Macam kita nak blend lah ya. Kita nak blend. Katakan kita nak blend satu katakan bawang lah ya. Bawang besar. Jadi untuk lembutkan sikit kita campur air sikit lah. Supaya dia taklah terlalu kering ya. Jadi begitulah juga dengan mulut kita. Ya, gigi kita ibarat seperti blender. Jadi air liur tu dikeluarkan untuk lembutkan makanan tu. Bila lembut, senanglah untuk diurai-uraikan dia. Okey, enzim yang dikeluarkan oleh air liur ialah amylase. Ini dia ya. Sebutannya ialah amylase. Bukan amylase ya. Amylase. Jadi amylase liur dalam air liur menguraikan kanji kepada maltosa. Ya, kanji kepada maltosa. Jadi kalau nak tulis persamaan kimia dia ditulis sebagai kanji plus air menghasilkan maltosa. Okey, enzimnya adalah amylase. Okey, enzim amylase. Yang ni kita panggil dia sebagai persamaan. Persamaan kimia. Persamaan kimia. Kalau nak translatekan dia dalam perkataan yang penuh, iaitu kita kata kanji dihidrolisiskan oleh air dengan bantuan enzim amylase menghasilkan maltosa. Ya. Okey, begitu. Esophagus. Ni, esophagus. Laluan ni. Makanan yang memasuki esophagus disebut sebagai bolus. Ya, bolus. Ya, bolus.
Bolus ni apa dia? Bola. Berbola. Kalau di pasaran kita panggil, kalau berbola daging tu kita panggil fish ball. Fish ball berbola ikan. Kalau bola daging meatball Ya. Biasa kita sebut fish cat. Fish ball. Fish cat tu bentuk cube ataupun bentuk kubat. Berbola bolos. Sebab apa dia bentuk bolos? Supaya dia boleh bergolek. Dia boleh bergolek ni. Dia pusing ni. Bola. Kalau dipetok ke payah? Bersegi kan? Jadi makanan ni bila masuk ke bahagian esophagus ni, dia akan mengikut bentuk esophagus tu. Dia akan bentuk bolos. Jadi proses peristalsis pada dinding esophagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Saya dah sebutkan tadi peristalsis ialah proses pengecukan. Maknanya makanan tu akan dijerut. Istilahnya dijerut supaya dia jadi bentuk bolus, bentuk bola. Kemudian senanglah makanan tu ditolak ke bahagian perut pula ke organ perut. Sampai di perut. Ni perut kita ni. Ni organ perut bentuk dia seperti kacang kacang. Dinding perut merembeskan protease. Ini enzim Dinding perut ni dia akan merembeskan enzim protease. Kalau kita perasan, ejaan untuk enzim ni dia akhiran dia berakhir dengan ASE. 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 Ejaan tu macam bunyi ase lah. ASE. Tapi bila kita sebut, kita kata protease. Contohnya. Maknanya dinding perut ni dia akan rembeskan enzim protease. Jadi bila kalau saya tak sebut perkataan enzim tapi sebut protease, kita kena faham tu adalah enzim. Apa fungsi enzim? Mempercepatkan tindak balas. Mempercepatkan. Dalam nota tu dikata menggalakkan. Saya lebih suka menggunakan kataan mempercepatkan. Dan dia juga merembeskan asid hidroklorik. Asid. Jadi asid ni bukannya enzim Asid hidroklorik ataupun formula kimia HCl. Asid hidroklorik bukanlah sejenis enzim, tetapi ia satu medium untuk memberikan tindak balas yang optimum kepada protein. Protein Kalau di mulut, makanan yang macam mana yang dicernakan, sama ada utamanya pencernaan kimia lah. Kalau pencernaan fizikal ni semua jenis makanan akan dicernakan oleh gigi secara fizikal. Tetapi pencernaan kimia di mulut hanya melibatkan kanji saja. Kanji. Pencernaan fizikal di mulut hanya melibatkan makanan kanji daripada karbohidrat. Tetapi di perut, protein yang akan dicernakan. Dicernakan. Yang apa, Anik? Ada soalan? Anik? Awak raise hand tu kenapa? Raise hand nak tanya soalan ke apa dia? Tak, tertekan. Oh, tertekan. Jangan tertekan. Relax. Don't be stressed. Jangan tertekan. Tertekan batal lah, bukan tertekan perasaan Baik. Jadi asid hidroklorik adalah satu medium untuk tindak balas protein secara optimum. Optimum ni maksudnya maksimum lah. Supaya protein tu dapat diuraikan kepada molekul yang lebih kecil. Jadi asid hidroklorik dia berperanan mengaktifkan protease dan dalam masa yang sama dia juga membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut jika ada. Malah tahu kita ni kan makan
Macam-macam lah makanan tu, sama ada makanan kita ambil tu terdedah ke, kotor ke, expired ke, ataupun tangan kita tu lah, ataupun sudu garfu yang kita gunakan tu tidak bersih. Jadi possibility untuk bakteria masuk tu bersama-sama dengan makanan tu adalah sangat tinggi. No wonder lah sekiranya kita sakit perut. Kita cirit-birit, kita memulas perut kita, macam-macam lah. Sebab kita memang tak sedar dan kita tidak nampak. Cuma kita boleh buat langkah pencegahan. Seperti kita basuh tangan sebelum kita makan. Bukan sekadar basuh lah, kita cuci lah. Basuh, cuci dengan sabun. Kan? Kemudian makanan tu kita pastikan bersih. Kalau kita beli di tepi jalan ataupun di gerai, pastikan makanan tu ditutup, tidak terdedah kepada lalat atau apa-apalah habuk setaran tu sekira lah kan. Habuk, jerebu sebagainya kan. Kita makan, kita beli, sedap tu, sedap masa makan tu kemudian makanan tu kita tak tahu dari segi kebersihan dia. Yang menyediakan makanan tu kita tak tahu adakah dia menggunakan sama ada tangan dia dalam keadaan yang bersih, tempat dia tu bebas daripada tikus, lipas, cicak, macam-macam lagi Kita memang tidak dapat nak semak semua-semua tu. Jadi bila bakteria tu masuk, asid hidroklorik yang dirembeskan oleh perut tu akan membantu membunuh bakteria tersebut. Okey. Itu antara fungsi asid hidroklorik protease pula, enzim protease mencernakan protein kepada polipeptida. Jadi makanan yang menjadi separa cecair disebut sebagai kim. Jadi kalau nak tulis persamaan kimia untuk ini yang melibatkan enzim, kita tulis sebagai protein. Yang saya tulis ni awak salin tau. Tambah air. Sebab dia tak ada dalam otak ni. Menghasilkan polipeptida. Enzimnya adalah protease. Jadi kedudukan enzim tu di atas handap panah kita tulis. Itu maksudnya enzim. Cuma saya nak tambah sikit. Selain daripada protease, nama enzim lain yang diterima ialah pepsin. Okey, jadi pepsin ni juga adalah enzim. Enzim. Enzim tapi nama dia tidak berakhir dengan ASE. Dia antara nama enzim yang tidak berakhir dengan ASE. Tidak semua enzim berakhir dengan ASE. Tapi kalau yang berakhir dengan ASE, confirm itu adalah enzim. Okey. Ni macam mengajar biologi pula ni Tapi kalau biologi ni detail lagi lah. Nanti awak ambil biologi tingkatan 4 nanti Banyak umur, murah rezeki. Saya mengajar awak tingkatan 4 biologi Ada lagi tak? Okey, seterusnya duodenum. Masa kita ni ada sikit lagi Okey, saya plus sikit lah. Sebab saya ada kelas pula lepas ni 11.30. Jadi saya tak boleh nak lanjutkan saya punya kelas ni sebab saya nak pergi kelas biologi tingkatan 4. Lepas ni saya ada kelas 4 sains. Jadi kita akan stop di sini sampai di perut Jadi pada hari ini 22 hari bulan 2 Okey, 22 bulan 2 saya nak awak tugas awak selain pada buat nota buka buku SPS, selesaikan soalan 2 muka surat 29. 29. Kemudian muka surat 30. 29 dan 30. 2 muka surat je. Tak banyak pun. Dan hantar hari ni Boleh hantar hari ni sebelum pukul 12 malam. 12 malam. Okey. Jadi kita stop situ. Ada sebarang pertanyaan?